Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya yang merupakan penjelasan saya ke atas buku Zikir Selepas Solat antara sunnah dan bid'ah. Sebelum bermula ada dua perkara yang saya nak tekankan. Video ini adalah video bersiri. Kalau tengok judul pun ada hashtag kan, ZSS hashtag 16, 15, 13. Jadi saya sangat-sangat meminta daripada para penonton yang dikasihi, tolonglah tonton daripada siri pertama. Kenapa? Sebab saya mendapat soalan. Ada kalanya di ruangan komen, ada kalanya melalui WhatsApp. Soalan yang telah saya jelaskan jawapannya ataupun telah saya huraikan dalam siri video sebelum ini. Oleh itu, kalau ada yang terus-terus lompat, tak ikut tertibnya, saya minta tonton daripada siri pertama supaya anda betul-betul faham. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini ialah penjelasan ke atas buku. Jadi, sambil tonton, tengok buku. Okey, tak payah beli, tak apa. Boleh muat turun edisi PDF secara percuma dari hafizfirdaus.com. Mana linknya? Rujuk video siri pertama. Dalam kotak description ada link untuk muat turun edisi PDF secara percuma atau untuk pesan edisi bercetak melalui Shopee. Ini kenapa pula? Sebab ada juga orang yang bertanya. Soalan yang dia tanya tu ada saya jelaskan, tetapi dalam bab yang akan datang, bererti insyaAllah dalam siri video yang akan datang juga. Okey, sebab saya dapat banyak soalan, Alhamdulillah. Setengah soalan tu saya tak layan. Bukan sebab saya sombong ke apa ke, sebab itulah benda ni video bersiri telah saya jelaskan sebelum ini. Sila tonton daripada siri yang pertama ataupun akan datanglah sebab ia dalam bab yang akan datang. So sila rujuk dalam buku itu. Okey, baik, tak apa. Sekarang melalui video ini kita masih lagi dalam lafaz zikir yang keempat. Dalam video sebelum ini saya telah menjelaskan keutamaan ataupun fadilat lafaz zikir yang keempat. Maka dalam video ini saya akan jelaskan pula beberapa bilangan bagi mengamalkan lafaz zikir ini ya. Sebab kalau kita rujuk dalam hadis-hadis yang soleh, yang sahih, ada beberapa cara atau beberapa bilangan bagi mengamalkan lafaz zikir ini. Sambil itu saya juga ingin mengambil kesempatan ini bagi menunjukkan cara menghitung zikir dengan menggunakan jari. Okay, cara menghitung zikir dengan menggunakan jari. Sebab Rasulullah SAW apabila berzikir, baginda menghitung menggunakan jari. Jadi ayuh kita juga berzikir sambil menggunakan jari. Okey, jadi macam mana nak guna jari ini? Baik, ini kita sedikit pengenalan tentang jari. Ini ibu jari, jari ibu, jari petunjuk, jari hantu atau jari tengah. Ini jari manis, ini jari kelingking. Baik. Ibu jari ini kita guna untuk tunjuk. Okey? Alright. Bagi setiap jari yang 4 ini, ada ruasnya kan? 1, 2, 3 ruas, 1, 2, 3 ruas, 1, 2, 3 ruas. Bagi jari hujung jari ni, anak jari ataupun jari kelingking, kita hanya guna 2 ruas. Hanya guna 2. Okey? Macam mana kita nak ingat guna 2 ya? Sebab dia jari paling kecil, kita guna 2 saja. Jadi total ada berapa? Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Kalau zikir tu kita nak kena hitung Subhanallah 33 kali, macam mana? Ibu jari kita tunjuk ruas pertama, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 3 kali. Kemudian kedua, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ketiga, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Jadi dah berapa kali dah? Dah 9 kali. Yang ini pun sama juga. Subhanallah 3 kali, Subhanallah 3 kali, Subhanallah 3 kali. Kita tunjuk dengan ibu jari. Sudah jadi 18. Sama juga. 3 kali, 3 kali, 3 kali. Sudah jadi 27 kali. Yang ini 2 ruas saja. 3 kali, 3 kali, 6. 27 campur 6, jadilah 33. Maka cukuplah 33 kali zikir. Okey? Jadi saya akan cuba tunjukkan menggunakan sebelah jari. Tetapi ada beberapa zikir ni, dia bagi saya lebih efektif menggunakan dua-dua tangan. Okey, poin penting di sini, ini ialah cara pengamalan saya. Okey, setahu saya tidak ada hadis yang spesifik menunjukkan cara mengira zikir dengan jari. Apa yang kita tahu, Rasulullah SAW apabila berzikir, baginda menghitung dengan jari. Tak ada hadis yang spesifik menunjukkan cara
menghitung dengan jari, tetapi baginda menghitung dengan jari. Maka ia terbuka jika tuan-tuan dan puan-puan ada cara tersendiri, dipersilakan. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang belum tahu macam mana ke, yang ini saya nak tunjukkan caranya ya. Okey, baik. Bagi lafaz zikir keempat ni, macam saya kata, ada beberapa bilangannya. Yang pertama ialah seseorang itu berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, sehingga menjadilah 99 kali. Kemudian menyempurnakannya, melengkapkannya menjadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi macam mana nak dapat 33 kali tu? Macam saya tunjuk tadi tu ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Jadi sudah pun 9 kali. Sama diulangi. Yang ni dua ruas saja ya. Jadi 9, 9, 9. Jadi berapa? 27. Yang ini 2 ruas saja. Campur 6. Jadilah ia 33. Kemudian sama alhamdulillah pula. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sama juga. 1, 2, 3. 3 kali 9 jadi 27. Jadi yang ini 2 saja. Campur 6 jadilah 33. Sama juga untuk Allah Akbar. Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Sama juga untuk jari hantu, sama juga untuk jari manis. Maka 9, 9, 9, 27. Yang ini, jari kecil ni, jari kelingking ini, 2 ruas saja. 3, 3, 6. 27 campur 6, jadilah ia 33 kali. Kemudian kita tutupnya ataupun kita lengkapkannya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, itu cara pertama dan cara menggunakan jari untuk bilangan ataupun cara yang pertama ni ya. Okey, cara yang kedua pula daripada hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengikuti pada setiap penghujung solat fardu dengan ucapan atau perbuatan ini, maka dia tidak akan rugi. Apakah itu? Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Okey, cara kedua ni, perbezaan dengan cara pertama ialah yang keempat, yang Allahu Akbar itu 34 kali. Cara pertama tadi macam mana? 33, 33, 33. Kemudian kita tutup ataupun kita lengkapkan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cara yang kedua ni ialah 33, tetapi yang Allahu Akbar itu 34. Jadi cara menghitung 33 tu sama. Cuma bagi Allahu Akbar tu, bila dah sampai sini, 2 ruas kan? Ruas yang ketiga ni sebut sekali sajalah. Jadilah ia 34 kan? Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Allah Akbar, 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 Allahu Akbar. Maka menjadilah ia 34 kali. Yang saya tunjuk dalam video ni nak bagi laju. Okey kan, lama pula kan video ni. Tapi bila tuan-tuan dan puan-puan zikir, zikirlah dengan penuh kekhusyukan, penuh penghayatan ya. Allah Akbar, sambil tu kita teringat ataupun membayangkan kebesaran Allah SWT, dan kita ni betapa kerdil, bahkan sebenarnya tak dapat diukur ya. Betapa kerdil, betapa kecilnya kita ini ya. Tadi saja laju supaya sebagai contoh, dan nanti panjang sangat pula video ni. Baik, cara ketiga pula mengamalkannya adalah hadis yang saya telah pun sebut keutamaannya sebelum ini, dalam video sebelum ni, video yang nombor 15, iaitu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, sehinggalah menjadi 33 kali. Ini bagi saya ialah kita guna 2 tangan. Macam mana? Okey. Bagi setiap ruas tu kita sebut sekali saja. Macam ni ya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kita sambung menjadilah ia 11. Okey. Tangan 11 ini kita hitung jadi 1.
Okey, kemudian sambung balik. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sehingga akhir kita ini tangan kanan saya. Takut video ni terbalik pula kan. Ni tangan kanan, tangan kiri jadi 2. Maknanya dah berapa kali sekarang ni? Okey, sebab kita nak sebut semuanya 33 kali. Kalau kita telah buat semua ni 11. 2 kali jadi 22. Kita nak buat 3 kali kan. Jadi 3 kali tu kita kira dengan jari yang dengan jari-jari tangan yang ketiga. Start balik. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sampai akhir. Maka 11 kali dan 3 kali. 11 kali 3 menjadilah ia 33 kali. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada cara nak hitung sebelah tangan, dibolehkan saja ya. Sebab perkara ini open, ini adalah cara saya. Saya cuba juga sebelah jari. Kadang-kadang jadi confused pula. Kan? Jadi saya lebih suka ini dan saya hitung 3 kali dengan jari-jari tangan kanan pula. Okey, cara yang keempat pula ialah 11 kali. Maknanya subhanallah 11 kali, alhamdulillah 11 kali, Allahu akbar 11 kali. Yang ini cara yang saya buat ialah subhanallah, 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 subhanallah. Jadilah ia 11. Kemudian alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadilah ia 11. Demikian juga untuk Allahu Akbar. Cara yang kelima pula, okey, hadis-hadis yang saya sedang bacakan ni ada dalam buku. Okey, semuanya berdarjat sahih. Cuma saya nak fokus kepada cara membilangnya. Cara membilangnya menggunakan jari ya. Cara yang kelima ialah subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Maka ini sama macam tadi, cuma tadi 11, sekarang 10. Jadi subhanallah, 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 subhanallah. Cukup 10. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 10. Allah Akbar, 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 10. Jadi ini cara untuk menghitung 10. Di sini timbul soalan. Sebelum ini saya telah membacakan dalam video yang nombor 15 tentang keutamaan ataupun fadilat zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar ni kan. Dan banyak besar fadilatnya tu. Sekarang ini kalau seseorang itu menghitungnya 11 kali ke 10 kali ke, apakah dia mendapat fadilat yang sama? Yang ini para ilmuwan berbeza pandangan. Sebahagian kata you kena buat, anda kena buat sebagaimana yang spesifik disebut oleh hadis tersebut. Okey? Pandangan yang kedua pula yang berkata dia bergantung kepada kadar kekhusyukan, kadar penghayatan seseorang itu apabila dia berzikir. Seseorang itu dia mungkin berzikir yang bilangan banyak tu kan, subhanallah 33 kali tu banyak, tapi dia termenung, lalai, fikir ni apa semua tu, mungkin dia tak dapat fadilat atau mungkin dapat fadilat sedikit. Dan beza pula ada orang lain, dia buat yang 10 kali je tapi dengan penuh penghayatan, dengan penuh kefahaman, dengan penuh kekhusyukan, maka dia mendapat fadilat yang lebih. Jadi dia bergantung kepada setakat mana kekhusyukan kita, pemahaman kita, penghayatan kita apabila menyebut zikir. Sebab kadang-kadang dah biasa dah duk kira je kan, otak duk fikir lain. Otak duk fikir itu ke, lepas ni nak makan apa ke apa semua tu kan. Jadi ada perbezaan di situ. Cumanya apabila ada dua cara ni, maknanya ada yang 33, 34, ada yang sekadar 10 ke 11. Kalau anda dalam satu suasana tak cukup masa ke, rushing ke apa ke, nak zikir, tak apa, kita zikir yang 10 kali ni ataupun 11 kali. Tapi kalau ada masa yang lebih, kita zikir yang lebih, yang 33 kali, yang 34 kali apa tu. Okey? Jadi ada perbezaan di sini, ada pilihan. Kita ada masa lapang ataupun masa yang agak singkat. Tapi jangan semua asyik singkat je. Cuba luangkan masa. The more time you spend with Allah, Allah will give you more time. Okey? Lagi banyak masa yang kita luang bersama Allah, Allah akan bagi orang itu masa yang lebih lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak kan di dunia ini, dua individu, dua manusia, dua-dua orang ni masa dia sama je. Satu hari 24 jam, satu tahun 365 hari. Okey? Tapi A dengan B ni masa sama,
Satu hari 24 jam, satu minggu 7 hari, satu bulan 31 hari, satu tahun 365 hari. Tapi antara A dengan B ni, A boleh buat banyak benda. B ni hampir-hampir tak ada. Kalau ada pun sikit je lah. Kenapa ya? Sebab masa dia sama, tetapi Allah memberi keberkatan kepada waktunya sehingga dia dapat buat benda yang banyak dalam tempoh yang sedikit. Macam Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai contoh ya. Beliau meninggal dunia pada umur yang muda. Tak silap saya 45 ke 46 tahun. Tetapi begitu banyak yang dia telah buat untuk umat. Kitabnya yang begitu masyhur seperti Hadis 40 Imam Nawawi, seperti Riyadhus Salihin, seperti ini yang kecil yang masyhur lah. Kalau yang lagi besar mesti kitab Fiqh Al-Majmu', Raudatul Talibin dan sebagainya kan. Banyak peninggalannya. Syarah Sahih Muslim. Umur 46 dah meninggal. Kita ni umur 46 satu apa pun, hadis satu pun tak hafal. Innamal a'malu binniyat. Okey, itu hafal aku. Itu pun tak habis. Hadis tu panjang lagi kan. Cuba bayangkan. Jadi dua individu sama. Imam An-Nawawi, bagi dia satu hari bukan dia ada 30 jam. Bagi dia satu bulan bukan dia ada 40 hari. Bagi dia satu tahun bukan dia ada 500 hari. Sama saja. Tetapi macam mana dia boleh buat banyak benda dalam tempoh masa tu? Kita ni pula, katakanlah dah sampai umur 46. Kalau tanya, what have you done for the ummah? Adalah hari tu aku tolong vacuum kapet. Tapi lepas tu aku minta RM50. Tolong vacuum kapet masjid surau kan? Tak ada apalah. Kan? Okay, lari topik pula kan? Okay. Jadi, luangkan masa bersama Allah. Allah akan bagi kita lebih banyak masa. Dengan cara memberkati masa kita itu. Sehingga dengan itu, banyak perkara manfaat yang kita dapat lakukan kepada umat Islam. Sebagai contoh-contoh lain ya. Berapakah tempoh yang Rasulullah SAW ada untuk berdakwah kepada umat Islam? Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Di Mekah 13 tahun itu banyak dalam perkara yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah, tapi susah juga. Banyak dizalimi oleh kaum kafir musyrik apa semua kan. The bulk of it ataupun kebanyakan yang baginda sampaikan tentang Islam ni, tentang solat, zakat, puasa apa semua tu ialah 10 tahun di Madinah. Tapi tak apalah. Dalam tempoh 23 tahun tu baginda dapat menyampaikan Islam ni secara sempurna, secukupnya. Hanya bagi para pecinta bid'ah tak cukup. Tapi bagi kita para pecinta sunnah, 23 tahun tu dah cukup. Lengkap semuanya. Tapi kita ni nak belajar balik Islam tu, 23 tahun pun baru belajar 10% je kot kan. Jadi macam mana baginda boleh capai 23 tahun tu, menyampaikan Islam selengkapnya? Kita nak belajar balik yang apa baginda sampaikan tu, 23 tahun tak cukup-cukup. Entah banyak mana kita belajar. Jenis-jenis air pun tak habis lagi. Kan? Jadi ini sedikitlah tentang masa ya. Jadi spend time with Allah. Allah will give us a lot more time. Jam kita sama. Seminggu tetap 7 hari. Sebulan tetap 30-31 hari. Setahun tetap 365 hari. Tetapi kita dapat buat banyak benda. Allah merahmati kita, memberkati masa itu sehingga kita dah buat perkara yang banyak untuk kebaikan kita, keluarga kita dan juga umat Islam. Baik. Okey. Lari jauh dah pula. Yang keenam, cara keenam pula, yang ini saya nak baca zikir, saya nak baca hadisnya secara panjang ya. Zaid bin Thabit dan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhum menceritakan bahawa seorang lelaki dari kalangan Ansar bermimpi. Ansar berarti penduduk asal Madinah. Bermimpi, mimpi tau, bahawa seseorang berkata kepadanya, maksud, apakah kalian disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih di penghujung setiap solat 33 kali, bertahmid 33 kali dan bertakbir 34 kali? Okey. Tasbih tu ialah subhanallah. Tahmid ialah alhamdulillah, takbir ialah Allahu akbar. Okey, maaf, dia menjawab betul. Lalu orang yang dalam mimpi itu berkata, jadikanlah setiapnya 25 kali dan jadikanlah di dalam zikir itu juga tahlil 25 kali. Maka tak kala subuh, dah bangun daripada tidur, lelaki Ansar itu menemui Nabi SAW dan menceritakan mimpi itu. Baginda menjawab, jadikanlah aja'aluha kazalika. Jadikanlah zikir seperti yang diajar oleh lelaki dalam mimpi tersebut. Okey, hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dengan darjat yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Baik, satu poin penting. Mimpi boleh
diguna pakai apabila telah di-approve, telah mendapat cop iktiraf, cop approved daripada Nabi SAW. Jadi ini hanya berlaku ketika baginda masih hidup. Adapun sesudah itu, apabila seseorang itu bermimpi, dia terbahagi kepada dua. Jika mimpi itu perkara yang selari dengan syariat, katakan dia tidur, lalu dia mimpi solat tahajud, dia mimpi solat witir, lalu dia pun terjaga. Ada ke solat tu? Dia cek-cek, ada dalam hadis sahih. Maknanya Allah cuba mengisyaratkan kepada dia untuk bangun solat, lalu dia pun melaksanakan solat. Padahal sebelum tu mungkin dia tak tahu tentang solat tahajud, mungkin dia tak tahu tentang solat witir. Witir tu pun dia buat bulan Ramadan je, dah habis tarawih witir kan, selepas tu tak buat langsung. Lalu dia bermimpi. Bila dah dapat mimpi tu, dia cek, ya, ia selari, apa yang ada dalam mimpi tu ada dalam Al-Quran dan hadis, maka dia pun mengamalkannya. Itu betul. Yang kedua, dia bermimpi sesuatu yang lain daripada lain, bacaan zikir yang lain, solat sunat yang lain, puasa sunat yang lain. Bila semak-semak tak ada dalam Al-Quran dan hadis, itu daripada syaitan. Tak kisah orang yang bermimpi tu serban dia besar mana, selendang dia cantik macam mana, biji tasbih dia besar macam mana, rantai tasbih dia macam mana, orang panggil dia Tok Wali ke, Tok Guru ke, Tok Syekh ke, itu mimpi daripada syaitan. Tidak boleh diguna pakai dalam syariat Islam. Tidak boleh digunakan mimpi itu untuk mensyariatkan sesuatu amal ibadah yang baru. Yang ini penting ya, sebab antara sumber bid'ah ialah apabila adanya tok syekh ini mendapat mimpi sekian-sekian tentang lafaz zikir sekian-sekian, lafaz selawat sekian-sekian, solat sekian-sekian, apa semua tu yang tak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Cuma macam saya kata, ada dua jenis. Ada mimpi yang orang mimpi, dia kadang-kadang tak tahu. Dia sebagai contoh lain, mungkin dia tak tahu tentang zikir di waktu pagi ke, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un alim. Dia tak tahu. Lalu dia bermimpi, ada orang ajar dia. Lalu dia pun bangun, dia semak-semak, adalah dalam Sunan At-Tirmizi, iyalah, sahihlah, sesiapa yang membacanya 3 kali pada waktu pagi dan petang, maka Allah akan memeliharanya daripada sebarang kemudaratan. Maka dia pun mengamalkan zikir tersebut. Okey, yang ini betul, sebab dia semak memang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis. Tapi kalau semak tak ada, abaikannya. Walaupun orang tu datang dengan cahaya-cahaya, nur, dengan naik kuda warna putih, kuda pula ada sayap, datang mengajar, kemudian bagi ijazah lah untuk apa semua tu kan, dalam mimpi tu kan. Tapi tak ada Al-Quran dan Sunnah, maka abaikan. Okey, yang ini penting ya. I cannot stress how important it is, sebab banyak bid'ah yang datang melalui mimpi. Kononnya Tok Syekh itu bermimpi sekian-sekian lafaz zikir, sekian-sekian lafaz selawat, sekian itu, sekian ini, apa semuanya. Tetapi dalam rangka kita nak menolak tu, ada sebagian orang menolak mimpi secara total pula. Tidak. Kalau seseorang itu bermimpi, lalu dia semak, apa yang dimimpikan tu memang adalah Quran dan hadis. Berarti Allah menyayanginya, Allah mengasihinya, dan Allah ingin mengajar dia sesuatu perkara melalui mimpi. Macam saya katakan, dia mungkin tak tahu solat witir tu boleh dilaksanakan sepanjang tahun, bukan dalam bulan Ramadan saja, bukan selepas solat tarawih saja. Dia tak pernah tahu. Bila cek-cek, solat witir ni ada sepanjang tahun, boleh 1 rakaat ke 3 rakaat ke apa ke. Jadi mimpi tu trigger dia. Macam tadi kan, bacaan zikir, dia tak pernah tahu pun. Dia tu baru dia tahu. Okay? Allah SWT terhadap hamba-hamba yang Allah kasihi, yang Allah sayangi, akan memberinya mimpi yang untuk mengamalkan apa yang memang disyariatkan. Dalam kes itu boleh. Alright. So, macam mana kita nak hitung 25 kali ni? Okay. Cara saya yang ini kena guna 2 jari. Okay. 5 kali 5 jadi 25. Jadi macam mana caranya? Subhanallah, 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 subhanallah. 1. Subhanallah, 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 subhanallah. 2. Subhanallah, 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 subhanallah. 3. Teruskan 4. Teruskan 5. 5 kali 5 jadilah ia 25. Kemudian alhamdulillah pula. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 1. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 2. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 3. Teruskan 4, teruskan jadi 5. 5 kali 5 jadilah ia 25. Sama untuk Allahu Akbar, menjadilah ia 5 kali 5 25. Kemudian ada pula tahlil, la ilaha illallah, la ilaha, tak payah la ilaha illallah,
La ilaha illallah. Tak payah. Relax, steady je. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1. La ilaha illallah dan sampai habis 2. Sampai habis 3. Sampai habis 4. Sampai habis 5. 5 kali 5 menjadilah ia 25. Tak payah nak goyang badan. Tak payah yang nak ada gearbox. Apa masuk gearbox? Gear pertama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian gear 2, ini ada tak yang bawa, ada pengalaman bawa kereta manual, sekarang semua auto kan? Gear 2, laju sikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk gear 3, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk ke 4, dia dah jadi pendek dah. Illallah, 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 illallah. Masuk 5, Allah saja. Apa punya biadab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir kepada Allah dengan cara begitu. Okey, jadi inilah 6 cara ataupun 6 bilangan bagi mengamalkan zikir yang keempat ni ya. Semuanya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Kita boleh mempelbagaikan. Mungkin tadi subuh yang cara pertama, mungkin kejap lagi zuhur cara yang kedua, asar cara lain. Ataupun macam saya kata tadi, kalau ada masa yang lapang, kita cuba yang bilangan yang banyak. Kalau we are in a rushing, kita buat yang 10 kali ke, yang 11 kali ke. Dan sambil itu juga saya telah menunjukkan cara menghitungnya menggunakan jari jemari. Cuma saya nak tekankan sekali lagi, ini ialah cara saya. Jika tuan-tuan dan puan-puan mengamalkan cara lain, dipersilakan. Atau mengetahui adanya cara lain, dipersilakan ya. Ia ada kepelbagaian, tidak semestinya dengan cara yang saya tunjuk. Yang saya tunjuk tu mungkin bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tertanya-tanya macam mana nak hitung sebenarnya ni ya. Itulah caranya. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi dalam siri seterusnya pula, di mana saya akan jelaskan pula bid'ah yang berlaku bagi zikir yang keempat ni. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam siri seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.